Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hadirin sidang Jumaat yang dihormati lagi dimuliakan, besok 30 Julai 2022 merupakan satu awal Muharram bagi dunia Islam. Sekaligus insya-Allah pada keesokan harinya umat Islam memasuki tahun baru Hijri 1444. Alhamdulillah. Dan ketika kita memasuki tahun baru Islam ini, kita mendapati dunia Islam sedang terumbang-ambing dengan dahsyatnya. Kita ambil sebagai contoh berkaitan isu Palestin. Palestin masih dizalimi oleh rezim haram Zionis Israel. Namun beberapa negara Arab mengiktiraf kedaulatan negara haram Israel ini dan bersedia menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara haram itu. Sebagai contoh, Mesir, Jordan, UAE, Morocco, Bahrain dan Sudan. Mereka ingin berbaik-baik dengan rejim Zionis Israel yang memang kita tahu pada hari ini amat zalim, bertindak zalim ke atas umat Islam di bumi Palestin. Sepatutnya kita menggelarkan Zionis ini sebagai kafir harbi, tapi sayangnya mereka hendak mendekatkan diri dengan kafir yang harbi ini. Demikian juga kalau kita bicarakan di bumi Islam secara umumnya, termasuk bumi Malaysia yang tercinta ini, perbalahan demi perbalahan umat semakin menjadi-jadi. Contohnya di Malaysia, kita berbalah tentang isu politik. Parti itu, parti ini berbalah sesama sendiri. Itu hal politik. Kita ketepikan hal itu di atas mimbar ini. Tetapi kita juga berbalah dalam hal-hal agamawi. Tuduh-menuduh orang itu, kelompok itu Wahabi semakin popular pada hari ini. Ada pula golongan yang seringkali dan mudah menuduh orang lain sebagai pembuat bid'ah. Silap sikit bid'ah. Silap sikit bid'ah. Satu kelompok mudah mewahabikan orang. Satu kelompok yang lain mudah membid'ahkan orang. Berkelahi dan tidak tahu bila kesemua ini akan selesai. Itu baru dua kelompok. Belum kita bicarakan tentang kelompok-kelompok sehingga menghasilkan label-melabel yang tidak kunjung putusnya. Dan kita merasakan ini isu hari ini. Rupa-rupanya tidak. Itulah isu umat Islam selama ini. Kalau kita perhatikan sejarah yang bukan terlalu jauh pun. Contohnya pada bulan Julai 1958. Mufti Johor ketika itu, As-Said Alwi Al-Haddad, telah menyiarkan kenyataan memburukkan gerakan kaum muda Indonesia. Malah menuduh mereka di Indonesia itu menerima fatwa Ahmadiyah Qadiani. Satu tuduhan yang berat oleh Sahibus Samahah. Ulama terkenal di Endon, Hamka, bangun menangkis
menentang pendapat Mufti Johor ketika itu dan memberikan hujah-hujah yang tuntas tentang mengapa tuduhan Mufti Johor itu melampaui batas keilmuan, fakta dan seumpamanya. Dan jawapan Hamka itu telah dibukukan dalam sebuah buku yang anda boleh cari, beli dan baca. Buku yang bertajuk Teguran Suci dan Jujur terhadap Mufti Johor. Teguran suci dan jujur terhadap Mufti Johor. Dalam buku itu juga Hamka menukilkan bahawa beliau dan pengikut-pengikut beliau dituduh oleh sebahagian umat Islam sebagai golongan Wahabi. Artinya label Wahabi dan seumpamanya bukan baharu. Hamka, ulama terkenal ini dan pengikut-pengikut beliau pun pernah dituduh sebagai Wahabi. Dalam buku itu juga kita boleh membaca jawapan Hamka yang tuntas yang mengatakan betapa golongan yang mudah menuduh orang lain itu Wahabi, sebenarnya kefahaman mereka itu tidak betul. Sebenarnya ada perkara yang tidak betul dalam pemikiran mereka yang menyebabkan mereka menjadi pelabel yang seperti itu. Jawapan Hamka cukup tuntas dalam buku Teguran Suci dan Jujur terhadap Mufti Johor berhubung tuduhan beliau Wahabi dan seumpamanya. Tuan-tuan, hadirin sidang Jumaat yang dihormati lagi dimuliakan. Tiba-tiba bila kita melihat dunia Islam termasuk Malaysia, kita melihat tentang satu keadaan yang begitu menonjol. Bahawa kualiti umat hari ini jatuh merudum dengan teruknya. Jangan samakan kita dengan para sahabat, tabi'in yang sebelum ini. Walaupun mereka umat Islam seperti kita. Ada dua kaki, dua mata, dua lubang hidung seperti kita. Tetapi jangan samakan kita seperti mereka. Mereka makam tinggi, kita jatuh merudum di bawah. Kalau kita ambil sebagai contoh negara-negara orang Islam di sudut rasuah, kalau kita sebutkan dan kita kaitkan dengan Corruption Perception Index, indeks persepsi korupsi, yang mengkaji 180 negara di dunia berkaitan korupsi di negara-negara itu. Negara yang nombor 1, 2, 3, 4, 5, negara yang paling membenci korupsi, jika boleh kita berkata demikian. Negara yang paling baik di sudut mengawal korupsi, di sudut menjaga korupsi daripada menguasai negara mereka. Dan di bawah 180, negara yang paling teruk mengamalkan korupsi dalam peringkat politik dan juga di peringkat marhain di negara masing-masing. Negara terbaik, tidak ada negara orang Islam di peringkat atas. Yang tertinggi Denmark, Finland, New Zealand, Norway. Malah jiran kita yang terdekat, Singapura, berada di nombor 5. Amat membenci korupsi. Mari kita lihat Malaysia. Terpaksa kepala kita turunkan ke bawah. Bukan di nombor 5 ataupun 6. Nun di bawah, di nombor 62. Semakin teruk berbanding tahun sebelumnya. Ada orang mengatakan ini hanya suatu persepsi. It's just a perception. Iya ke? Mari kita lihat satu perutusan penting yang ada berkaitan dengan isu korupsi di Malaysia. Duli Yang Maha Mulia, Timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin pada tahun lepas dalam perutusan Maulidur Rasul pada tanggal 18 Oktober 2021, Tuanku telah membuat perutusan. Dan bila kita mengamati perutusan Tuanku itu, kita mendapati bahawa Tuanku sedang bercakap kepada pemimpin-pemimpin di Malaysia. Tuanku sedang berbicara kepada mereka secara yang tuntas. Antara perkataan Tuanku Sultan Nazrin ialah, kebelakangan ini banyak berlakunya rasuah. Nak kita nafikan apa lagi? Tuanku telah menyatakan hal ini dalam bentuk membuat teguran, terutama pada puak-puak di atas sana.
kebelakangan ini banyak berlaku rasuah. Ia bukan sahaja berlaku secara berleluasa, malah pada skala yang besar. Bukan sekupang dua, pada skala yang besar, kata tuanku. Lebih membimbangkan, rasuah dilakukan secara yang lebih berani dan lebih terbuka. Kemudian tuanku menyebutkan hal ini. Tuanku bertitah, ummah merindui kepimpinan adil lagi saksama. Ini kenyataan yang benar. Kita merindui pemimpin yang adil lagi saksama. Rindu. Semoga akan datang ada pemimpin macam itu. Kita rindu. Tuanku menyatakan sesuatu yang ada di hati kita. Ummah merindui kepimpinan adil lagi saksama. Kepimpinan yang berani menegakkan kebenaran. Tegas melaksanakan keadilan berlandaskan hukum. Umat merindui kepimpinan yang tidak zalim, tidak menindas, tidak menipu, tidak bersifat munafik. Nampak warak tapi munafik. Kepimpinan yang tidak rasuah, tidak menyalahgunakan kuasa, tidak mengamalkan nepotisme. Adik-beradik aku dulu, geng aku dulu, nepotisme. Dan tidak pecah amanah. Ummah merindui pemimpin mengamalkan sifat kepimpinan Nabi SAW. Rasuah berleluasa dan pada skala yang besar di Malaysia. Kenyataan tuanku ini kita angkat. Pastikan selepas ini kita akan rombak kepimpinan negara. Kita akan pilih pemimpin yang berintegriti tinggi. Seperti yang tuanku titahkan. Bukan kelompok rasuah dan yang bermesra dengan puak-puak rasuah. Bukan yang nampak warak tapi perangai munafik. Lebih mementingkan parti kelompok daripada umat. Mereka senang dan kenyang di atas. Kita susah di bawah. Mereka betul-betul kisah tentang kita yang susah di bawah. Dengan gaji tinggi, sentiasa kenyang dan senang di atas. Ada kelompok, naik gaji lagi. Kita rombak. Dan kita pilih mereka yang tidak mengamalkan perbuatan-perbuatan keji. Apatah lagi kita pilih berpandukan firman Allah dalam surah Yusuf. Ketika Nabi Yusuf minta kepimpinan. Apa kata baginda alaihissalatu wassalam? Wahai tuanku, Raja Mesir, ij'alni ala khazainil ard. Jadikanlah aku penjaga khazanah bumi Mesir. Inni hafizun alim. Kerana ada pada aku dua ciri. Pertamanya, aku hafiz, jujur lagi beramanah. Aku jujur, itu amat penting. Yang kedua, alim, aku tahu buat kerja. Bukan jujur, tak tahu nak buat kerja. Ada kemahiran, ada knowledge, penuh kejujuran. Selamat negara. Hari ini, yang akan melingkupkan negara ialah jika pemimpin-pemimpin di atas tidak jujur. Jangan lupa tuan-tuan, hadirin, kita bimbang hari ini yang akan melingkupkan negara berkait dengan titah tuanku berkaitan korupsi rasuah tadi. Itu boleh melingkupkan negara. Rasuah boleh melingkupkan negara. Kita kotari yang boleh melingkupkan negara pada hari ini bukan British. Yang dilawan, ditentang oleh pahlawan Mak Kilau. Ataupun ayahanda kepada pahlawan Mak Kilau, iaitu pahlawan Tok Gajah. Bukan British. Tapi yang kita kotari yang akan melingkupkan negara ialah orang-orang yang mungkin menghadiri majlis selawat perdana. Yang mungkin menghadiri majlis tilawatul Quranul Karim.
Sebab itu bab pemimpin negara kita kena pandang serius. Memberanan untuk mengubah, tetapi berdasarkan landasan yang betul. Bukan berkelahi, bukan bergaduh, bukan berperang, tidak. Menggunakan cara yang betul. Supaya titah tuanku yang kita sebutkan tadi, kita berikan penghormatan dalam bentuk penghayatan. Lantas tuan-tuan hadirin sidang Jumaat yang dihormati lagi dimuliakan, besok tahun 1444 Hijrah. Senario telah kita sebutkan walaupun tidak terperinci tentang dunia Islam termasuk Malaysia. Maka dari sini kita nak ke mana tuan-tuan? Kita nak pergi ke mana dari sini tuan-tuan? Nak beronggeng, berzapin? Kita nak ke mana? Allahu Akbar. Nabi Adam AS datang dari mana tuan-tuan? Datang dari syurga. Kita maklum itu. Nabi Adam AS datang dari syurga, tempat mulia. Mari kita berusaha untuk kembali ke syurga. Itu tempat asal kita. Justru pada hari ini, mari kita hiaskan diri kita dengan ciri-ciri ahli syurga. Semoga Allah redha dengan usaha kita itu dan akhirnya memasukkan kita ke dalam jannah biiznillah. Dan kita datang pun dari sana bila kita kait dengan Nabi Adam AS. Alhamdulillah, ada seorang lelaki di zaman Nabi AS bertanya kepada baginda. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berkata Al-Hafiz Abu Tahir, sanad hadis ini sahih. Kita tak bercakap hadis secara sembrono. Sanad hadis ini sahih. Dalam hadis ini disebutkan Nabi SAW ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan manusia dalam syurga. Orang yang ramai masuk syurga itu apa yang ada pada mereka? Lebih kurang begitu mafhum soalannya. Maka jawapan Nabi SAW pendek. Bagi dia berkata, taqwallah wa husnul khuluq. Inilah ciri orang yang layak masuk syurga. Pertama, takwa kepada Allah. Dan yang kedua, berakhlak mulia. Mari sama-sama kita masuki tahun baru Hijrah 1444 ini dengan dua ciri ini. Yang sama-sama kita melangkah untuk menghiaskan diri kita dengannya. Tidak perlu berkelahi banyak. Tidak perlu buang masa berkelahi jauh sekali melabel orang. Menghimpun mencari dosa besar. Padahal dosa-dosa besar sudah banyak pada kita. Tambah lagi akaun dosa besar. Itu bukan kerja kita. Kerja kita ini. Mari kita hiaskan diri kita bersama dengan takwa. Kita kejar, kita bentuk diri kita bersama dengan takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah ni apa tuan-tuan? Tiap-tiap minggu Tok Khatib sebut takwa. Apa dia takwa? What is takwa? What is piety? Actually. Kena tahu menjawabnya. Jika nak mengejarnya. Nak kejar macam mana jika tak tahu apa dia takwa? Berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, takwa itu ada 3 ciri. Pertama, taat kepada Allah dalam hidup, jangan maksiat. Itu paling penting. Dalam hidup ini taat. Taat pada siapa? Taat pada Allah. Sembahyang 5 jangan tinggal, itu lambang taat. Benda maksiat jangan buat, itu lambang taat. Caci maki orang jangan buat, itu dosa besar, itu taat kepada Allah. Melabel orang itu boleh membawa dosa besar, jangan buat, itu taat. Mengikut agama. Membawa pada takwa. Takwa bukan solat.
Takwa bukan puasa rajin. Takwa bukan setiap malam Jumaat baca Yasin. Takwa ialah taat dalam hidup kepada Allah. Dengan semayangnya, baca Qurannya, seluruh kehidupan, aktiviti kehidupan buat ikut agama Allah. Itu takwa. Ada orang semayang, lepas semayang Jumaat, pergi perkena ketum. Lepas semayang Jumaat, tengok pornografi. Itu bukan takwa. Dalam hidup taat, that is takwa. Yang kedua, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ciri takwa yang kedua ialah ingat. Jangan lupa. Ingat pada Allah selalu. Dan yang ketiga, syukur. Jangan kufur. Kita ada ambition, kita ada cita-cita, kita mengejarnya sungguh-sungguh. Tapi seringkali cita-cita kita tidak kesampaian, tuan-tuan. Kita tetap bersyukur. Itu orang bertakwa. Bukan merungut, bukan mengutuk Allah, tapi bersyukur. Ahli syurga dia pentingkan takwa. Dan ciri kedua ahli syurga ialah berakhlak mulia. Jujur yang kita sebutkan tadi, itu akhlak. Tidak kutuk, maki, hamun orang, label orang, itu akhlak. Kita di mana dalam hal ini? Ada ciri ahli syurga pada kita? Alhamdulillah jika ada. Itulah yang kita mahu. Semoga sambutan tahun baru 1444 besok, bermula besok, bukan hanya kita pentingkan cuti hari Sabtu, tapi yang kita pentingkan ialah kesedaran. Umur semakin meningkat dan kesedaran tentang jalan yang sepatutnya kita ambil besok dan seterusnya selepas besok. Apakah jalan itu? Member pada hari ini mengajak kita bersama bermula besok dan seterusnya selepas besok sampai bila-bila kita berjalan di atas jalan menuju syurga. Dengan menghiaskan diri kita dengan ciri-ciri ahli syurga berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi sebagai hadis yang sahih. Ada rujukannya. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai mereka yang ada iman, laksanakanlah Islam secara total ataupun sepenuhnya dan jangan diikut langkah-langkah syaitan. Mereka kesemuanya merupakan musuh yang nyata bagimu. Barakallah li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadz dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil hasyar. Amma ba'd faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته يا أرحم الراحمين. Ya Allah, dengan keberkatan kami hadir pada hari Jumaat ini untuk beribadah kepada-Mu, Ya Allah. Tolonglah makbulkan permohonan kami ini, Ya Allah. Jika ada dari kalangan kami yang hadir ini yang sakit, Kau sembuhkanlah mereka. Jika ada dari kalangan kami yang tertekan jiwanya lagi murung, Kau berikanlah penawar pada hati-hati yang duka itu. Dan Ya Allah, curahkan pada kami rezeki harta benda yang melimpah ruah yang halal diberkati oleh-Mu, Ya Allah. Dan Ya Allah, tunjukilah kami jalan menuju takwa kepada-Mu, Ya Allah. Dan jauhkanlah Malaysia daripada pemimpin-pemimpin yang bobrok. Jauhkanlah Malaysia daripada pemimpin-pemimpin yang bobrok. Jauhkanlah Malaysia daripada pemimpin-pemimpin yang bobrok. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.